statement seterusnya lagi yang ini. Terima kasih terus share. Hamzah Zainuddin mendakwa bahawa ada pihak tertentu yang mahu kenakan beliau. Ada pihak tertentu yang mahu kenakan beliau. Alright. Saya akan komentar mengenai perkara ini sebentar. Kejap. Ada pihak tertentu yang mahu kenakan saya. Kuala Lumpur, Ketua Pembangkang Datuk Hamzah mengatakan ada pihak tertentu dalam kerajaan perpaduan yang tidak akan berhenti untuk usaha mengenakan beliau untuk diheret ke mahkamah sebagaimana dialami pemimpin PN yang lain kan, dan anaknya sendiri. Bercakap ke Sinar Harian, beliau berkata, okey, saya tak subscribe jadi saya tak boleh baca penuh. Namun begitu, saya dah ada baca semalam berkenaan dengan perkara ini, iaitu berkenaan dengan isu beliau berkemungkinan akan didakwa. Dan saya cakap bahawa dalam tempoh yang masa anak ada ditangkap, sebelum itu pun lagi masa Muhyiddin Yassin kena tahan, bahawa Hamzah ni antara orang yang berkemungkinan akan didakwa. Hamzah adalah antara nama yang berkemungkinan akan naik dan akan didakwa, melibatkan banyak kes, directly or indirectly. Cuma sama ada Hamzah bijak, dan saya rasa Hamzah seorang yang bijak lah sebelum ini untuk tidak kena dalam perkara sedemikian. So, berkenaan dengan perkara ini, kita kena faham satu perkara. Hamzah adalah Setiausaha Agong Bersatu. Duit itu masuk dalam akaun bersatu. Dan masuk keluar duit akan melibatkan beberapa pihak yang sangat penting. Number one yang sangat penting di dalam parti dalam menentukan keluar dan masuk duit di samping Presiden, Bendahari, Setiausaha Agong. So, Hamzah ni adalah Setiausaha Agong Bersatu, tuan-tuan. Tanpa, yalah, kita pun tahu benda tu. So, adakah Hamzah juga akan diheret sama berkenaan dengan isu pembahagian dana sewaktu orang kata duit 300 juta atau almost 300 million itu masuk ke dalam parti bersatu? Itu yang pertama. Yang kedua, sama ada Hamzah aware atau tidak berkenaan dengan duit-duit tersebut. Dan yang ketiga, sama ada Hamzah terlibat directly or indirectly sewaktu beliau menjadi Menteri KDN, Kementerian Dalam Negeri. Now, kat mana? Kita kena faham, walaupun pelepasan cukai yayasan itu di bawah di bawah what do you call that, Menteri Keuangan, tetapi dalam masa yang sama ROS, yayasan ataupun NGO lah, adalah di bawah KDN. So, sama ada nak tie DN loose tu untuk kenakan Hamzah Zainuddin atau tidak, itu satu persoalan. Kemudian dalam masa yang sama, adakah Zafrul terlibat? Kerana bila melibatkan kelulusan jana wibawa, dia melibatkan dua menteri, iaitu Menteri Keuangan dan juga Perdana Menteri. Kedua-duanya, Perdana Menteri sendiri mengatakan bahawa itu keputusan Menteri Keuangan, iaitu Zafrul. Zafrul kata, saya dapat list daripada Perdana Menteri. Memanglah saya yang bagi kelulusan, tetapi yang bagi list itu adalah Perdana Menteri untuk projek-projek tersebut. Itu satu persoalan. Jadi perkara ini yang membawa kepada penahanan dan juga apa yang cuba nak nak didakwa terhadap Muhyiddin Yassin, menyebabkan beliau pada hari ini memohon agar kes beliau digugurkan. Hari itu kan kita bercerita, ada orang marah, dia kata, kenapa Zahid, inilah kerajaan tak betul, kerajaan cuba gugurkan kes. Kerajaan tak gugurkan kes, tuan-tuan. Kerajaan tak gugurkan kes Zahid, tak minta pun gugurkan kes Zahid. Itu hak kepada setiap orang yang didakwa. Saya kata itu, even Muhyiddin Yassin tak lama lagi akan minta gugurkan kes dia. Nah, betul apa yang saya cakap. Muhyiddin Yassin mohon ke tepi 4 pertuduhan salah guna kuasa. Tuan-tuan, saya tak faham kenapa Malaysia kini, utusan Malaysia guna perkataan ke tepi bagi Muhyiddin Yassin, tetapi guna perkataan digugurkan bagi Zahid Hamidi. Kedua-duanya benda yang sama. Sepatutnya kalau Muhyiddin Yassin mohon gugur 4 pertuduhan pun tak salah. Bekas Perdana Menteri memfailkan permohonan untuk mengenepikan 4 salah guna kuasa terhadapnya. Peguam anggota Parlimen Pagoh Cetah Jentawani mengesahkan permohonan itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Cetan berkata salinan juga diserahkan kepada pihak pendakwaan. Muhyiddin memohon menangguhkan kes jenayah di Mahkamah Session sementara menunggu keputusan permohonannya itu. Muhyiddin yang juga pengurusi PN sebelum ini mengaku tidak bersalah dan dibicarakan terhadap pertuduhan salah guna kuasa penggubaran wang haram sebanyak 232 juta. 232. So, poinnya dekat sini, tuan-tuan. Even Muhyiddin Yassin pun minta supaya kes dia digugurkan. So, tak salah, itu merupakan
action ataupun hak anda sebagai orang yang dituduh. Memang anda akan buat representasi. Representasi itu antaranya adalah, di samping yang lain itu adalah untuk mengepikan kes kita. Memang normal lah, itu normal prosedur. So bila Zahid nak minta gugurkan kes beliau, bukanlah maksud itu rekomendasi daripada Perdana Menteri, tak. Itu hak beliau dan dia minta. Dapat tak dapat tu cerita lain. Dia berbeza dengan cerita UMNO itu, tuan-tuan. Cerita UMNO, saya nak bawa cerita UMNO pula. Bila UMNO tiba-tiba pergi nak minta supaya Agong ampunkan Najib, itu pelik. Tak perlu UMNO nak campur tangan dalam urusan pengampunan. Tak, Zahid pula. Najib nak minta ampun, itu hak beliau. Najib nak tulis surat, nak buat permohonan pengampunan, Najib boleh. Menurut peraturan penjara, menurut Perlembagaan Perkara 42, yang banduan, orang kena tahan, OKT. Ahli keluarga orang kena tahan, orang kena tahan. Banduan, ahli penjara, ahli keluarga banduan. Ahli keluarga banduan ataupun peguam banduan berhak untuk nak memohon pengampunan diraja. Mereka boleh buat. Itu tak ada isu. Dan di dalam perkara-perkara penjara, jabatan penjara boleh buat. Itu tak ada masalah. Tiba-tiba, apa kaitan parti UMNO nak buat petition minta kepada Agong bebaskan Najib? Bagi saya tak perlu. Even zaman Pakatan Harapan, tak ada PKR yang buat petition minta Agong gugurkan kes Anwar ataupun ampunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu permohonan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, daripada keluarga beliau, bukan Datuk Seri Anwar pun, keluarga beliau yang membuat permohonan tersebut. Nurul Izzah yang membuat permohonan tersebut antara lain. Dan itu adalah hak mereka sebagai ahli keluarga, sebagai banduan, sebagai orang kata apa, lawyer ataupun sebagai jabatan penjara. Tapi tiba-tiba parti politik yang minta. Itu pelik lah. So dalam kes ini, representasi bila Muhyiddin Yassin minta gugurkan kes tersebut, bukan satu benda yang pelik. Itu normal. Kan? Itu normal. Arti kata dia minta gugur, dapat tak dapat, itu cerita lain. Kan? Dapat tak dapat, itu kisah yang lain. Membawa juga saya cerita kepada berkenaan dengan apa yang seorang peguam kata hari ini. Hanif Katiri Abdullah mengatakan bahawa keputusan Najib itu, kita bawa kes Najib tadi kan, kita cerita keputusan kes Najib 4-1 bukanlah satu benda yang pelik. Jackson, terima kasih. 4-1 itu bukan satu benda yang pelik, tuan-tuan. Kenapa bukan satu benda yang pelik? Itu biasa, kadang-kadang hakim memang akan ada perbezaan pendapat, tetapi bukanlah bermakna kalau ada satu mengatakan sebaliknya terhadap 4 hakim yang lain tadi, bermakna yang satu ni benar. Tak juga. Itu normal. Dissenting judgment ni adalah satu perkara yang normal. Baik, kita dengar apa yang Hanif Katiri kata. Seorang peguam kanan hari ini berkata, sesebuah penghakiman berdasarkan majoriti tidak boleh dianggap sebagai lebih rendah berbanding keputusan sebulat suara dibuat oleh 3 panel atau 5 orang hakim. Kata Hanif Katiri Abdullah, orang ramai tidak boleh berharap setiap seorang hakim punya pandangan sama bagi satu kes. Kita tidak seharusnya melihat penghakiman yang berbeza sebagai mencemarkan keputusan majoriti. Hanya kerana terdapat penghakiman berbeza, ia tidak menjadikan keputusan 4-1 sebagai keputusan lebih rendah dari keputusan sebulat suara. Dia ada satu istilah unanimous dengan satu istilah majority. Seolah-olah dalam kehakiman ni, unanimous ni lebih tinggi berbanding dengan majority. Bagi orang tak tahu, unanimously maksudnya secara sepakatnya, secara sebulat suaranya mereka mengatakan bersalah atau tidak bersalah. Majority erti kata ada yang mengatakan tidak bersalah, maksudnya ada seorang yang bercanggah daripada yang lain. Dia kalau istilah agama, kita ada ijma' dan kita ada orang kata apa, ialah secara majoritinya. Secara majoritinya. Majoriti erti kata ada ulama' lain kata hukum dia lain, tapi majoriti kata hukum dia sedemikian. Tapi ijma' erti kata sepakat, semua kata hukum dia sedemikian. Itu maksud dia lah, kalau bagi orang yang tak faham unanimous, majority dan sebagainya. Namun kita dalam undang-undang kita faham ijma' atau unanimous decision ini tidak akan lebih tinggi berbanding dengan majority. Tak ada istilah itu, tuan-tuan. Bila telah diputuskan 4-1, maka dia tetap 4-1. Itu keputusan yang dah ditetapkan, maka itulah yang akan diterima oleh kehakiman, dan itu yang akan diterima sebagai the preceding law ataupun satu undang-undang yang telah ditetap dan akan diikuti selepas ini sekiranya kes yang sama berulang kembali kepada orang lain. Jadi itu perkara yang kita kena tahu, tuan-tuan. Baik, sebelum itu, okey, habislah cerita tentang undang-undang dan sebagainya.